Selamat sejahtera semua. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam sesi PDPR yang seterusnya. Baiklah, pada hari ini kita akan pelajari tajuk kempen kebersihan dan keselamatan diri. Baiklah, kamu perlu buka buku teks pendidikan moral muka surat 32. Baiklah, ini merupakan paparan yang terdapat dalam buku teks pendidikan moral muka surat 32. Ada dua gambar dalam muka surat 32 ini. Yang pertama merupakan gambar kempen menjaga kebersihan diri. Kemudian yang kedua, gambar tentang kempen menjaga keselamatan diri. Baiklah, kita lihat di sini. Dalam gambar yang pertama, menunjukkan tentang kempen menjaga kebersihan diri. Dalam gambar ini, diajarkan kepada kita tentang cara-cara untuk menjaga kebersihan diri. Jika kita lihat gambar yang pertama di sini, menunjukkan gambar seorang murid lelaki yang mencuci tangan. Kenapa kita mencuci tangan? Untuk memastikan tangan kita bersih, terutama sekali selepas kita makan ataupun selepas memegang benda-benda yang kotor. Kemudian dalam kempen menjaga kebersihan diri yang kedua, kita lihat di sini gambar mandi menggunakan sabun ataupun shampoo. Kenapa kita kena mandi menggunakan sabun dan juga shampoo? Untuk memastikan semua bakteria ataupun kuman yang ada dalam di sekitar badan kita akan mati. Dan juga untuk memastikan badan kita berbau wangi setelah mandi. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Gambar ketiga menunjukkan budak lelaki ini selepas mandi, dia bersiap-siap melihat cermin, melihat penampilan dirinya pada cermin, sama ada kemas ataupun tidak kemas. Kemudian dia menyikat rambut untuk memastikan penampilannya kemas dan juga bersih. Kemudian dalam kempen ini juga menitik beratkan tentang kebersihan kuku. Kita lihat gambar yang keempat, menunjukkan gambar seorang budak lelaki yang memotong kukunya. Kenapa kita kena potong kuku? Adakah elok jika kuku kita panjang? Jika kuku kita panjang, ada banyak bakteria yang akan duduk ataupun yang ada di celah-celah kuku kita. Dengan kuku itu juga nanti kita memegang makanan untuk dimasukkan ke dalam mulut. Jadi apabila kuku kita panjang, kita pegang makanan, nanti bakteria ataupun kuman-kuman tu semua akan ikut pada makanan dan masuk pada dalam mulut dan perut kita. Jadi dalam kempen kebersihan diri ini ada 4 gambar yang ditunjukkan di sini. Diajar kita bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri. Kemudian sekarang kita lihat pula pada gambar yang kedua. Gambar besar yang kedua ini menunjukkan kempen menjaga keselamatan diri. Kalau tadi menjaga kebersihan, sekarang kita nak menjaga keselamatan diri. Baiklah, kita lihat pertama sekali. Budak lelaki itu dia duduk di dalam kereta, kemudian dia memakai tali pinggang keledar. Adakah pemakaian tali pinggang keledar ini merupakan satu perbuatan yang bagus? Ya, ini merupakan satu perbuatan yang bagus kerana pemakaian tali pinggang keledar ini akan mengelakkan diri kita daripada mengalami kecederaan yang teruk sekiranya berlaku kemalangan jalan raya. Baiklah, seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Seorang budak yang menaiki basikal. Jika kamu lihat bagaimana cara pemakaian dia ketika menaiki basikal, dia memakai alat-alat keselamatan seperti topi,
Dia memakai pad pada siku untuk melindung siku, memakai pada lutut dan juga memakai kasut. Itu menunjukkan cara untuk menjaga keselamatan diri. Jadi apabila berlaku kemalangan seperti contohnya dia jatuh daripada basikal, bahagian lutut, bahagian siku dan bahagian kepala tidak mudah tercedera. Kemudian kita lihat pada gambar yang ketiga. Cara ketiga untuk menjaga keselamatan diri kita adalah dengan memegang besi tangga apabila turun ataupun naik tangga. Kenapa? Sebab untuk memastikan keselamatan, untuk kita tidak mudah jatuh daripada tangga. Jangan berlari-lari juga ketika naik ataupun turun tangga. Okey, sekarang kita nak lihat pada gambar yang keempat. Pada gambar yang keempat, murid perempuan ini dia berjalan menggunakan lintasan belang. Apa itu lintasan belang? Kenapa dinamakan lintasan belang? Kerana kalau kamu lihat dalam gambar, lintasan itu, bahagian jalan raya itu berbelang-belang, warna kuning dan warna hitam. Itu digunakan khas untuk pejalan kaki. Apabila kita hendak melintas jalan, kita gunakan lintasan belang untuk lebih selamat ketika melintas jalan. Jadi, dia ajar kita tentang 4 cara untuk kita menjaga keselamatan diri. Jadi, ada 4 cara menjaga kebersihan diri. Ada 4 cara untuk menjaga keselamatan diri. Mesti kamu tertanya-tanya. Apa yang akan berlaku jika kita tidak menjaga keselamatan diri? Jadi kita nak lihat sama-sama di sini. Apakah kesan jika kita tidak menjaga keselamatan diri? Kesan. Apa yang akan berlaku jika kita tidak menjaga keselamatan dan juga kebersihan diri kita? Pertama sekali, kita lihat nombor 1. Kalau kita tidak menjaga kebersihan diri kita, badan kita akan berbau busuk. Adakah kamu suka badan kamu berbau busuk? Sudah tentu tidak, kan? Kemudian yang kedua, akan mendapat kecederaan atau kemalangan. Ini akan berlaku jika kita tidak menjaga keselamatan diri kita. Okey, kemudian yang terakhir, mudah dijangkiti penyakit. Jika kita tidak menjaga kebersihan diri kita, badan kita akan mudah dijangkiti penyakit. Ada banyak bakteria, banyak kuman yang akan suka duduk di badan kita. Itu kesannya. Apa yang akan berlaku jika kita tidak menjaga kebersihan dan keselamatan diri kita. Seterusnya kita nak lihat mengapa kita perlu menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Dia nak tanya kenapa, mengapa, sebabnya kita perlu menjaga keselamatan diri. Okey, pertama sekali, kita lihat supaya badan bersih. Kenapa kita jaga kebersihan? Supaya badan kita bersih. Kalau badan kita bersih, kita akan rasa selesa, kita akan rasa sihat, ceria. Kawan-kawan pun suka dengan kita. Okey, kemudian yang kedua, supaya tidak cedera. Ini kenapa kita kena jaga keselamatan? Supaya tak berlaku kemalangan, kita tidak cedera. Okey. Dan yang terakhir, supaya badan sentiasa sihat dan cergas. Itu sebabnya kenapa kita perlu jaga kebersihan dan keselamatan diri. Baiklah. Seterusnya, untuk aktiviti hari ini, cikgu nak kamu siapkan latihan dalam buku aktiviti pendidikan moral muka surat 46 dan 47. Kemudian muat naik hasil tugasan kamu dalam Google Classroom untuk disemak. Kita lihat sedikit apakah tugasan yang disediakan. Dalam muka surat 46, kamu perlu lengkapkan ayat tentang kepentingan menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Lihat gambar dan letakkan kepentingan menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Kemudian yang terakhir,
Okay, dalam muka surat 47, kamu perlu tuliskan kesan apabila tidak menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Itu cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang diberikan dan dapat menghantar tugasan kepada cikgu dalam bentuk Google Classroom supaya cikgu dapat semak jawapan kamu. Baiklah, itu sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa pada sesi akan datang. Sekian sahaja. Selamat belajar.